Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, mari sama-sama kita mulakan pertemuan dan perkongsian ilmu kita pada malam ini dengan nama Allah. Kerana setiap sesuatu yang baik, kalau kita tak mulakan dengan nama Allah, walaupun perkara tu baik macam mana sekalipun, fahuwa aqta', kata Nabi, fahuwa aqta', yakni terputus, tidak ada hubungannya dengan Allah. Bahkan orang-orang yang memulakan perkara yang baik tanpa memulakan dengan nama Allah, ni orang yang tak kenal Tuhan. Dia tak rasa pun dia nak buat sesuatu, dia perlu ada anugerah Allah. Maka dia tak kisah bismillah ke tak bismillah ke, dia main jalan je. Ni dia tak nampak Tuhan. Dalam segi tauhidnya tak ada musyahadah, tak ada penyaksian hati dia untuk melihat kepada aku ni lemah, aku ni tak ada daya dan upaya. Semuanya apa sekalipun di atas alam ni, semuanya bermula dengan kehendak dan izin daripada Allah. Kita sebagai hamba yang sentiasa nakkan setiap perbuatan kita ni sentiasa ada connection kita dengan Allah, kita kena sedar, kena buat sesuatu bermula dengan bismillah. Dan kalau kita mula bismillah, Allah bersama kita dan Allah berkati dan Allah rahmati kita, insya-Allah. Sama-sama tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu yang terus memberikan manfaat, terus menambahkan amalan kami di sisimu dunia dan akhirat. Warzuqna fahman wasi'a, dan rezekikan kepada kami kepahaman yang benar, kepahaman yang luas tentang agamamu. Allahumma ja'alna min ulama'il amilin. Ya Allah, jadikan kami di kalangan hamba-hambamu yang beramal dengan ilmu yang kami pelajari. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Ya Allah, jadikan hati-hati kami hati yang sentiasa diikhlaskan semata-mata menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu untuk mencari keridaan-Mu. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita melafazkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan keizinannya jua, dengan qada dan qadarnya jua, kita dapat bersama-sama pada malam ni, tuan-tuan. Setelah mana agak lama juga kita seluruh Pasir Gudang, Johor lah khasnya, kita tidak boleh menjalankan kuliah, tuan-tuan. Alhamdulillah, hari ini Allah berkehendak untuk kita dapat bersama-sama. Kalau dari segi pengajian tauhid, hakikatnya jangan kita kata semata-mata ini adalah keizinan daripada manusia, daripada raja, pemimpin kita dan sebagainya. Yang tu sebab musabab, tuan-tuan. Hakikatnya juga kena kembali juga kepada pencipta yang mentadbir alam, yang menguruskan kehidupan manusia. Bukannya kita tak boleh untuk berterima kasih kepada makhluk, tetapi perlu juga kita berterima kasih kepada Allah, kerana pada hakikatnya dialah pemula segala sesuatu. Maknanya tanpa Allah takkan berlaku apa-apalah dekat alam ni. Dan kalau kita melihat kepada hakikat, tuan-tuan, maknanya sebelum daripada raja, sebelum daripada pemimpin kita, Allah nombor satu. Daripada dia baru turun kepada pemimpin-pemimpin kita, kan, turun kepada jabatan agama, ilham tu, cetusan tu, semuanya bermula daripada Allah, tuan-tuan. Dan daripada Allah itulah hari ni kita dapat bersama-sama, alhamdulillah, tuan-tuan. Jadi kita sebagai hamba ni, bila Allah sudah memberikan kesempatan masa untuk kita bersama-sama,
maka kita sebagai hamba ni, sebagai tanda bersyukur, maka kita raikan nikmat kita menuntut ilmu ni tuan-tuan ya. Boleh dengar kuliah balik, boleh dengar nasihat balik. Hargai nikmat Tuhan ni dengan kita duduk ambil majlis ilmu ni, semata-mata untuk kita semakin, kalau tauhid, mengenal kepada Allah. Kalau kita mengaji tasawuf, kita ambil peluang dan Allah izinkan kita untuk duduk dalam pengajian tasawuf, untuk kita semakin dekat kepada Allah. Jadi maksudnya ambil nikmat ni untuk kita ikhlaskan hati kita dalam kita mengambil nikmat ini untuk kebaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam saya ada juga sembang dengan Imam Syafi'i, kebetulan saya pun kuliah dengan dia sekali dekat surau At-Tauqifiyah tu. Dia sembang-sembang, dia kata kita ni ustaz, sedar tak sedar 84 hari dia kata. Maknanya kita ni tak berkuliah ni hampir-hampir 84 hari dah tuan-tuan ya. Kita tak kira pun. Imam Syafi'i ni duk kira tuan-tuan ya. Jadi hampir-hampir 3 bulan jugalah. Ala kuliahnya tuan-tuan ada hikmahnya. Antara hikmah dia, para ustaz ni bolehlah dia mengambil peluang masa untuk dia membaca buku, tambah ilmu tuan-tuan. Sebelum ni tak sempat kan. Maghrib kuliah je mana dan dia nak menambah ilmu dia dan sebagainya. Dan di situ juga maknanya diuji oleh Allah keikhlasan kita. Kalau sebagai guru-guru agama ni Allah nak uji. Kalau selama hari ni kamu mengajar, kamu ambil masa maghrib sampai isyak ni kamu mengajar orang, kamu isikan masa kamu untuk kamu menyebarkan ilmu ni, dah tak ada kuliah ni, kamu istiqamah dah atas amal kamu tu. Selama hari ni kamu pergi masjid ni menyampaikan ilmu, kamu cinta kepada ilmu ni, adakah kamu ni datang ni kerana orang panggil, ataupun kamu ini benar-benar ikhlas untuk menjadikan ini sebagai ibadah di sisi Allah. Itu ujianlah. Kalau kita benar-benar ikhlas, maka PKP ke kan, boleh kuliah ke tak boleh kuliah ke, kita tetap duduk dalam keadaan berilmu, mencari ilmu dan sebagainya tuan-tuan ya. Dan kita tetap terus menyampaikan ilmu, tak kira lah secara jalan macam mana. Kalau tuan-tuan pula kan, kalau makna kita dah biasa maghrib isyak kita sibukkan dengan ibadat, dengan pengajian ilmu, maka kalau tak ada kuliah, bagaimana pula usaha kita untuk terus mengisi maghrib isyak kita untuk ibadah kita kepada Allah. Ataupun kita mungkin boleh cari ilmu-ilmu dalam kuliah online dan sebagainya katanya. Jadi maknanya keikhlasan kita kadang-kadang diuji dengan perkara-perkara macam itulah. Dan Allah nak tengok sejauh mana kita ni benar-benar ikhlas dalam kita menuntut ilmu ni. Bila tak ada kuliah-kuliah ni, kita cari dah ilmu. Ataupun kita sibuk tak terus dengan ibadat, atau maghrib isyak kita dah tak tahu apa ni, duk makan kat rumah, duk sembang anak bini, contohnya gitulah tuan-tuan ya. Jadi kok mana-mana pun, setiap yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan kepada kita itu ada hikmahnya tuan-tuan ya, ada kebaikannya. Jadi kita ni sebagai hamba sentiasa kena berfikiran positif. Tuan-tuan ya, kena sentiasa melihat setiap kehendak-kehendak Allah itu pasti ada kebaikannya untuk kita kalau kita sentiasa berfikiran baik. Tuan-tuan ya, jangan kita berfikiran dengan fikiran yang negatif, yang tak baik dan sebagainya, sampai kadang-kadang menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ni. Kita sentiasa fikir apa peluang pahala untuk aku menerima qada qadar Tuhan ni, dengan aku boleh cari pahala dengan perkara-perkara macam ni. Gitulah tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, jadi kita ni hari ni adalah pengajian tauhid ya. Jadi lama dah kita tak buka kitab ni tuan-tuan ya. Jadi malam ni kita sambung balik tuan-tuan ya, pengajian tauhid pada malam ni ya. Jadi tuan-tuan, kita ni menyambung dalam sifat wahdaniyah, sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, wahdaniyah. Jadi dah 3 bulan tu tuan-tuan mungkin kita pun dah tak teringat dah Esa Allah ni bendanya. Tak tahu dah punca mana wahdaniyah ni tuan-tuan ya. Kita ulang sikit je lah tuan-tuan ya, sebagai nak bagi nampak balik tuan-tuan ya. Wahdaniyah ni maksudnya Allah yang Maha Esa. Dan kita jumpa ayat ni, jumpa tentang keesaan Allah ni, biasanya tuan-tuan kita akan dengar imam kita bila dia duk baca surah Al-Ikhlas tu. Qul huwallahu ahad. Ahad ni esa lah tuan-tuan ya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu esa. Baik, esa ni esa dari segi mana? Itu kita nak bagi nampak balik. Sebab kalau ikut sambungan kitab kita ni tak cerita bab tu dah tuan-tuan ya. Baik, ulang sikit lah tuan-tuan sebagai untuk bagi kita nampak balik. Esa ni tuan-tuan, esa Allah Subhanahu Wa Taala ni, ingatlah bila sebut Allah esa ni, dia esa dari segi 3 perkara tuan-tuan ya. Pertama, esa Allah ni dari segi zat dia. Maksudnya zat Allah tu esa, tidak ada zat yang sama macam zat Allah. Dan
Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri tidak menyerupai dengan zat-zat makhluk. Zat Allah ni dalam kitab tasawuf dipanggil kunhi zat. Kalau kita buka kitab tasawuf yang dalam tu dipanggil kunhi zat. Kunhi zat ni maksudnya hakikat zat. Dia tak sama kunhi zat dengan zat sahaja. Kalau kita pergi kepada pengajian tasawuf, perbahasan itu agak luas. Tak apalah tuan-tuan ni, saya tak berhajat nak cerita pasal bab zat dengan kunhi zat tu lain, dan beza sikit. Baik, jadi esa Allah ni dia pergi segi zat yang pertama. Tu tak ada perbahasan yang panjang. Kemudian yang seterusnya tuan-tuan, esa Allah dari segi sifat. Tu esa yang kedua. Bila kita sebut Allah esa ni, ingatlah dia ada 3 keadaan ya, pembahagiannya. Esa dari segi zat, selesai. Dan esa dari sifat. Dan yang terakhir ialah yang ketiga, esa dari segi perbuatan. Ya. Kita syarah sikit tuan-tuan ya, bagi nampak balik esa-esa ni bagaimana untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita, tuan-tuan ya. Esa dari segi sifat, maksudnya tuan-tuan, sekalian sifat-sifat yang baik yang nyata di alam ni. Setiap sifat-sifat yang baik yang tuan-tuan tengok nyata di alam ni, sama ada nyata tu pada diri tuan-tuan atau nyata pada makhluk yang lain, manusia-manusia yang lain, sama ada kawan kita ke, isteri kita ke, ustaz ke, guru kita ke, kan, makhluk-makhluk yang lain lah, tak kira siapa-siapa. Ataupun tuan-tuan tengok kebaikan itu ataupun sifat-sifat yang baik itu pada binatang, tuan-tuan, ataupun pada alam, kenyataan sifat-sifat ni hakikatnya semuanya adalah kenyataan sifat Allah yang Maha Esa. Tu kalau kita nak ingat balik maksud Esa Allah dari segi sifat tu macam mana, tuan-tuan ya. Jadi makna kata, kalau tuan tengok orang baik, hakikatnya yang baik itu adalah Allah. Yang baik ada pada orang ni, itu kenyataan sahaja. Maksudnya Allah menyatakan kebaikan dia dengan dia menyatakan kebaikan tu pada orang lain. Dia contohnya tuan-tuan, maknanya kalau kita susah, jiran kita datang kepada kita, kan, dia kata, ustaz dengar cerita ustaz ada masalah kewangan, contohlah tuan-tuan. Ataupun ustaz dengar cerita kereta ustaz rosak, kan, ataupun kita kata contoh kewangan tadilah, mudah contohlah tuan-tuan ya. Jadi dia kata, saya ni ada lebihan sikit duit, boleh bantu ustaz, kata dia, tuan-tuan nak. Pemurah dia tu, baik dia tu, lembut hati dia tu, tuan-tuan nak. Hakikatnya itulah kenyataan Allah yang nak tolong kita. Tu balik pada tauhid ni, tuan-tuan. Bila kita mengaji tauhid, tujuan mengaji tauhid ini untuk sentiasa balik pada Allah dan jangan terhijab hati dengan makhluk. Jangan sampai kita ni tak nampak Allah yang menggerakkan, yang mentadbir alam. Tu yang tujuan kita mengaji tauhid ni, supaya kita ni tak terhijab dengan Allah, dan supaya kita ni, tuan-tuan, tengok alam ni sentiasa kita dapat zikir, ingat pada Allah. Ni panggil dekat, tuan-tuan. Ni panggil tak terhijab. Kalau tidak, kita ni duk nampak makhluk, tak zikir ingat pada Allah, tak ingat otak kita kepada Tuhan, tuan-tuan. Akhirnya kita tak sebut Allah pun. Akhirnya kita tak berterima kasih dengan Allah pun. Macam sepanjang kita PKP ni, tuan-tuan, banyak pentadbiran Tuhan yang berlaku. Sejauh mana kita sentiasa balik pada Allah, baik pada kita salahkan orang, kita salahkan macam-macam lah, tuan-tuan ni. Baik. Jadi itu contoh esa dari segi sifat ni, maksudnya pemurah orang pada kita tu hakikatnya pemurah Allah. Dia yang maha pemurah, tapi dia tak nyata duduk depan kita ni, Allah ni taklah macam tu keadaan dia. Maka dia nyatakan pemurah tu pada hati orang tu. Dan bila Allah letakkan pemurah, orang ni rasa pemurah nak bantu kita. Pemurah lah hati orang ni, bukan dia boleh tiba-tiba rasa pemurah nak tolong kita, tuan-tuan. Kalau bukan Allah yang letakkan rasa murah dia nak bagi kita, dia pun heran, macam mana aku duk rasa pemurah dengan ustaz ni, kan. Kalau orang yang sebelah sebelum ni, aku tak ada rasa nak bagi orang ni, kan, rasa kedekut je. Tapi dengan contohlah dengan ustaz, rasa nak bagi. Nak rasa-rasa nak bagi tu, mudah rasa nak bagi tu. Siapa punya kerja tu? Tuan-tuan ya. Siapa yang lembutkan hati dia? Siapa punya taufik dan hidayah tu? Tuan-tuan ya. Maka bila kita tengok tu, itulah kenyataan Allah yang pemurah pada kita. Allah yang sayang pada kita. Allah yang maha dengar rintihan doa kita. Maka Allah menghantarkan sifat itu kepada orang ni, dan orang ni lembut hati nak bantu kita. Ni tauhid, tuan-tuan ya. Ustaz, kalau kita buat macam ni, maknanya bagaimana? Itulah tanggil makrifat, tu panggil kenal. Kenal Tuhan lah tu. Orang kenal Allah ni, dia tak terhijab dengan makhluk. Maksudnya gitu, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan tengoklah pemurah, pemberi rezeki, kan. Hakikatnya itulah kenyataan Allah Ar-Razzaq.
Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Kita ni bila kita duduk mengaji tauhid ni tuan-tuan, pusing macam mana pun Allah balik. Sebab tu orang yang sudah sangat kenal kepada perkara ni, akhirnya bibirnya Allah sajalah. Allah, Allah, Allah gitu. Tauhid dia tak lari lah, dia akan balik ke situ balik. Kalau tasawuf, dia cerita pasal pembersihan hati. Nak bagi hati tu bersih, nak bagi hati tu dekat dengan Tuhan, tu tasawuf. Tapi tauhid ni nak bagi kenal dia. Yang mentadbir, yang menggerakkan sifat-sifat dan sebagainya, itu adalah semua daripada Allah. Baik, jadi sama-sama tuan-tuan, kita ikhlaskan hati kita. Kita belajar ni, biar kita belajar ni semata-mata untuk kita semakin dekat dengan dia, dan kita semakin mencapai keredaan dia, dan semakin dia kasih kita sebagai hamba, tuan-tuan. Allah suka tak kalau kita tengok alam ni tak nampak dia? Maksudnya tengok alam ni tak lupakan dia. Allah suka tak gitu? Sudah pastilah Allah sangat kasih. Bahkan orang ada tauhid ni, ibadat dia takkan sama dengan orang tak ada tauhid. Orang ada tauhid ni, ibadat dia juga ni, ibadat dia tuan-tuan ikhlas. Dia tak ada sombong. Kalau dia semayang pun, dia tak ada rasa nak tunjuk pada orang semayang dia. Ni kadang kita angkat tangan pun nak bagi orang nampak kita angkat tangan. Kadang kita amin pun nak bagi orang dengar. Amin, amin, contoh kan. Kadang-kadang kalau kita jadi imam, saya jadi imam, kadang-kadang baca nak bagi orang dengar. Tapi orang ada tauhid ni, dia sedar ni semua milik Allah belaka. Dan dia tahu ini amanah daripada Allah. Dan tak ada benda yang aku nak tunjuk pada orang sebab bukan milik aku. Aku nak tunjuk apa bukan milik aku. Nak tunjuk suara, mana suara akunya. Suara pun datang daripada Allah juga. Kalau orang puji dia melangit pun tak ada benda kan. Dia kalau orang puji di langit pun, melangit tinggi, orang puji, oh sedap suara, pandai, hebat dan sebagainya, dia akan nampak ni semua adalah daripada Allah. Orang puji dia, dia kenal Tuhan. Jadi gitu lah. Ni tauhid ni bagusnya, maksudnya orang ni akan beramal ibadat dalam keadaan tak ada rasa sombong, tak ada. Nak sombong apa? Dia sedar semua kurniaan daripada Allah. Gitu tuan-tuan ya. Jadi sentiasa hatinya jernih, hatinya tak adalah terhijab dengan kesombongan diri, ujub dan sebagainya, sebab dia melihat semua itu adalah kenyataan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang menganugerahkan segala-galanya pada diri dia. Ini kita dah cerita dah. 3 bulan lepas cerita dah. Takut lupa kita. Tauhid ni nak kena selalu sebut benda macam tu supaya kita ni dapat ingat balik. Aku ni duk pegang asyhadu alla ilaha illallah ni, nak bawa benda dalam asyhadu alla ilaha illallah. Sebab tu sebelum semayang, rukun Islam pertama asyhadu alla ilaha illallah dulu. Baru solat. Rukun Islam yang kedua solat. Solat jatuh nombor 2. Tapi hari ni orang solat kan, tapi asyhadu, syahadah tak ada. Itu yang solat nak tunjuk kat orang lah kan. Mari masjid pun rasa hebat diri dan sebagainya. Maka marilah riak, ujub kan, duk nampak diri tu memiliki segala-galanya. Tapi kalau kita pegang asyhadu dulu, aku ni hamba Allah dan aku datang semayang ni untuk mentauhidkan dia. Jangan hati aku ada selain daripada dia. Jadi bila tauhid ni tuan-tuan, tujuan kita semata-mata Allah. Kalau kita datang surau masjid ni nak tunjuk pada orang, contohlah tuan-tuan taklah. Tuan-tuan nak cerita orang yang tak ada tauhid ni, dia akan jatuh macam ni lah, bahaya. Tapi kalau kita tak ada asyhadu alla ilaha illallah tadi, datang mungkin kerana manusia ke, kerana aku ni JK, kerana orang duk tengok kita ni, satu, kita sudah terbatal asyhadu alla ilaha illallah. Mana la ilaha illallah kita? Kita duk sembah pandangan orang. Maksudnya Allah duduk mana? Tak ada tauhid dah kita. Tauhid kita hancur dah. Tuhan tu Allah benci dah, Allah murka dah. Satu. Yang keduanya, dalam keadaan kita datang tu, kita ada rasa macam tu, maksudnya kita dah rasa kita ni telah memiliki kekuatan, ataupun kita ni merasakan diri kita ni hebat dan sebagainya, tu kita nak tunjuk ke orang tu. Gitu, Jadi orang ada tauhid ni, dia ikhlas, dia tak sombong. Sebab dia tahu semua milik Allah, dan Allah tanya dia esok di akhirat kelak belaka-belaka tu. Jadi tauhid ni ada tauhid syariat juga, tauhid hakikat. Tauhid syariat ni maksudnya dengan tauhid tu kita buat sesuatu mesti untuk Allah je, bukan kerana siapa-siapa. Kalau saya kuliah ni maksudnya semata-mata kita mari hadir kuliah ni nak tambahkan amal ibadah kita di sisi Allah. Dan kalau dari segi tauhid hakikat pula, yang kita ni sedar kita boleh berkata-kata ni, boleh bercakap dengan tuan-tuan ni semua dengan izin Allah. Tak adalah wujud sombong dalam diri kita. Tu maksudnya dari segi esa sifat. Kalau kita kata kita boleh semayang kan, yang menggerakkan kita tu Allah. Zahir kita gerak, tapi sifat yang menggerakkan tu Allah, bukan kita. Baik, habislah tuan-tuan ya. Esa gitu. Ustaz,
Perlukah kita sentiasa bawa hati kita untuk pandang Allah, untuk ingat Allah ni? Perlulah. Kalau kita tak latih hati kita macam tu, nanti hati kita tak biasa, tuan-tuan. Benda ni kena latih juga. Macam zikir juga. Ni dalam kuliah kita belajar praktikalnya tuan-tuan masing-masing. Balik rumah cuba tengok ni segala-galanya Allah. Kena praktik sampai dia terbiasa, tuan-tuan. Sampai dia tak hilang, dia sebati. Orang yang berjiwa tauhid dipanggil. Orang yang hidup bertuhan, tu baru panggil hidup bertuhan. Maknanya hidup dia tu dia nampak Tuhan lah. Bukan hidupnya bukan berdiri. Maksudnya hidup tu merasakan diri je, tapi dia rasa nampak hidup bertuhan. Baik. Jadi tuan-tuan, maknanya kalau kita usaha ke arah itu, kita semakin dekat dengan dia. Dan kalau kita usaha ke arah itu, semakin besar pahala kita. Semakin apa yang kita buat dekat dunia ni, maka semakin besar pahala di sisi Allah untuk diri kita, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang ada tauhid ni beruntung. Sebab kita ni sentiasa mendapat pahala daripada Allah bila kita sentiasa memandang dia tu, kita dapat pahala. Tuan-tuan yang kata pandang Tuhan ni tak ada apa-apa dah. Kita pandang Allah ni semakin dekat kita dengan dia, dan semakin banyak pahala Allah beri kepada kita. Dan esa yang seterusnya, esa dari segi perbuatan. Itu yang nombor 3. Esa dari segi zat, esa dari segi sifat, dan esa dari segi perbuatan. Yang ni pun sama. Tuan-tuan kena tengok sekalian perbuatan di alam ni hakikatnya semua daripada perbuatan Allah. Tu esa perbuatan, tuan. Maksudnya perbuatan apalah? Perbuatan ni maknanya pergerakan lah, tuan. Mudahnya pergerakan. Maknanya pergerakan kipas ke? Baru perasan kipas dah besar. Tak perasan ada kipas besar dah kepala. Jadi maksudnya kipas yang bergerak, motor yang bergerak, semua perbuatan-perbuatan yang ada di alam pada hari ini hakikatnya kalau Allah tidak menggerakkan, maka tidak bergeraklah sesuatu pun di alam ni. Sebab tu kalau kita solat ni, kita pada hakikatnya perbuatan kita tu dialah Allah yang melakukannya kepada kita. Tuan-tuan nak angkat takbir, kita tak boleh angkat takbir ni kalau Allah tak izin, kalau Allah tak angkat tangan kita ni. Tuan-tuan ni, maknanya kalau Allah tak izin tangan ni duduk diam gini tak boleh. Tuan-tuan, nak angkat takbir ni tangan lekat gitu. Kenapa tak angkat? Sebab Allah tak angkat. Allah ni boleh angkat. Allah izin, Allah kehendak, ataupun memang dia mengangkatkan. Tuan-tuan kita, matahari kan turun naik. Dari segi esa perbuatan, maksudnya kita memandang semua perbuatan makhluk, semua perbuatan kita, semua yang kita tengok ni hakikatnya Allah. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tu yang disebutkan dalam Al-Quran. Ni dalil Quran. Kata Allah, wallahu khalaqakum wama ta'malun, kata Allah. Dan dialah Allah yang menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Allah buat kita dan semua perbuatan kita tu adalah Allah. Sebab tu kalau tuan-tuan naik motor kan, kita kena ada rasa syukur. Saya naik motor selalu ada rasa macam tu. Syukur, ya Allah, kau buat aku boleh naik motor selamat. Kita perbuatan kita mengelak aku. Kita rasa hebat kita lah. Tuan-tuan, saya semalam nyari-nyari kau nak langgar orang. Alhamdulillah Allah selamat kita. Semua Allah menahan, Allah yang menggerakkan semua kali. Saya bukan traffic light sekarang ni, tuan-tuan. Saya pesan dengan tuan-tuan juga sebagai langkah berjaga-jaga. Sekarang ni budak-budak muda kita ramai, tuan-tuan. Traffic light tu kuning tu dia orang dah jalan dah. Ni ramai ni lah ni tuan-tuan. Perangai jadi begini ni banyak sekarang ni. Kalau tuan-tuan perhati tuan-tuan mungkin kalau naik kereta mungkin tak perasan sangat. Saya naik motor ni biasa duduk depan traffic light kan, motor dia akan celah sampai ke depan. Tuan-tuan kalau naik kereta duduk belakang tak nampaklah suasana traffic light tu. Saya memang ke mana-mana kuliah ni memang motor je, jadi saya biasa tengok suasana depan tu. Jadi budak-budak sekarang ni tak kira budak-budak ke orang tua ke siapa-siapa, tuan-tuan. Bila traffic light tu dah apa, kalau sana dah kuning nak merah tu, yang belah ni dah nak gerak dah. Tuan-tuan. Kadang-kadang maknanya orang ni gerak. Saya macam tu semalam. Saya nak gerak, dia gerak dia. Ni nak langgar saya tu. Semalam dia cerita, mujur tak kena, tuan-tuan. Alhamdulillah, syukur Allah selamatkan kita. Jadi masa tu balik Tuhan balik kan. Jangan kita rasa kita ke apa semua. Ni semua perbuatan Allah yang menahan, yang menggerakkan. Semua dia belaka, tuan-tuan. Sebab tu dalam hadis Nabi, tuan-tuan, Nabi SAW juga mengamalkan zikir lepas sembahyang. Kita jarang amalkan zikir ni, tuan-tuan. Nabi akan baca Astaghfirullahaladzim 3 kali. Lepas habis astaghfirullah, Nabi akan baca zikir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Ni zikir yang Nabi ajar.
Kita jarang-jarang beramal. Di Johor ni khas jarang tuan-tuan ya. Kalau di Perak dia amal lepas subuh. Kita wallah alam lah, kalau Johor ni subuh pun saya jarang-jarang dengar imam-imam kita duk bawa baca. Yang tu hadis Nabi nah. Maksudnya apa? Ya Allah, la mani'a lima a'taita. Tidak ada siapa boleh menghalang apabila engkau nak bagi. Itu maksudnya ya. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tak ada siapa boleh dan tidak ada siapa boleh memberi ketika mana engkau menghalang. Menghalang memberi ni kerja Tuhan. Nak langgar dihalang tu kerja Allah. Maksudnya kalau Allah berkehendak akan berlaku benda tu, tak ada siapa-siapa boleh halang. Dan kalau Allah berkehendak tidak boleh berlaku, tak ada siapa-siapa boleh buat bagi berlaku, tak boleh. Kalau Allah kata tak berlaku, tak berlakulah. Tapi kalau Allah kata berlaku, mesti berlaku punya. Dia takkan boleh berpaling kepada arah lain. Sebab tu tuan kita sebagai hamba ni, atas usaha kita buat. Tapi atas berlaku tak berlaku tu kerja Tuhan. Dan kita usaha macam mana sekalipun, bila terlaksana usaha kita tu, itu kebaikan Allah kepada kita semua tuan ya. Jadi maksudnya yang tu lah, dari segi tauhidnya, sentiasa kita ni balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan ya. Baik, itulah habislah 3 perkara tu yang kita ulang kaji sikit. Hari ni kita sambung balik tuan ya. Pusat 26 tu. Lagi 5 minit ya. Jadi saya nak pesan dengan tuan-tuan semua, tuan-tuan ya. Sepanjang PKP, sepanjang kita tak berkuliah ataupun lepas ni apa sajalah nak berlaku dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, pesan saya satu je tuan-tuan ni. Dan itulah masalah, itulah pegangan saya pun tuan-tuan. Saya tak ada rahsia apa-apa yang saya pegang tuan-tuan ya. Rahsia saya satu je tuan-tuan. Saya pegang daripada dulu, daripada saya mengaji mana-mana pun sampai sekarang tu je lah tuan-tuan ya. Saya punya prinsip satu je tuan-tuan. Dalam hidup kita ni satu je. Saja saya kongsi dengan tuan-tuan, mungkin tuan-tuan boleh ambil apa yang saya kongsikan ni sebagai panduan kita bersama tuan-tuan. Saya tak ada rahsia untuk jadi hebat ke apa semua, tak ada tuan-tuan. Saya kehidupan saya sentiasa banyak serah pada Allah lah. Dan tapi nombor satu, jangan berserah sahaja, ni pesan saya tuan-tuan. Apa nak berlaku kan PKP lepas ni, kata ada kuliah balik ke apa semua tuan-tuan ya. Jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah. Ataupun yang paling mudah saya nak kata, hidup kita perkara yang paling penting ialah sentiasa kita sebagai hamba ni usaha untuk sentiasa menjaga hubungan dan sentiasa untuk dekat kepada Allah. Itu saja rahsia saya ya. Saya pegangan hidup saya yang tu tuan-tuan ya. Maksudnya apa saja nak jadi, hubungan dengan Allah jangan ditinggalkan. Apa saja keadaan kita, mesti sentiasa ada rasa nak dekat tuan-tuan ya. Kita sentiasa kena kejar Allah. Tak ada kuliah pun, kejar Allah juga. Jangan tak ada kuliah amal tak ke mana, tuan-tuan nak zikir tak ke mana. Tak, hidup kita ni paling besar, paling penting adalah kasih sayang Allah pada kita. Hubungan kita dengan Allah tu. Tuan-tuan buatlah apa cara sekalipun, yang penting hubungan kita dengan Allah ni sentiasa bersambung kan ya. Kalau tiba-tiba kita ni tak ada kuliah dan sebagainya, bekerja jauh-jauh dan sebagainya kan, apa sahaja keadaan, hubungan nombor Allah nombor satu. Hubungan dengan Allah nombor satu kan ya. Jadi tuan-tuan, itulah paling penting dalam kehidupan kita sebenar-benarnya tuan-tuan ya. Dan saya cukup yakin, bila dalam hidup kita, paksi kita, kiblat kita adalah Allah yang kita utamakan nombor satu, yang kita sungguh-sungguh jaga hubungan dengan Allah tuan-tuan, hidup kita ni sentiasa dalam kebaikan insya-Allah. Tuan-tuan ni sebab Allah janji dah. Jadi pegangan saya yang tu lah tuan-tuan. Tak ada benda lain pegangan saya. Rahsia saya ke apa tak ada Itulah nombor satu. Nombor satu, dan sampai bila-bila satu. Tak ada dua, tak ada tiga dah. Hubungan dengan Allah tu paling penting tuan-tuan ya. Allah janji dah dalam Quran. Allah kata, Man amila salihan. Barang siapa yang sentiasa beramal soleh tuan-tuan ya, sentiasa ada hubungan hatinya dengan Allah, apa juga keadaan sekalipun, Allah kata, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami Allah akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang sentiasa baik. Orang yang sentiasa jaga hubungan dengan Allah ni, apa saja berlaku dekat dunia ni tuan-tuan, Allah jamin orang ni Allah akan jaga. Sentiasa dalam keadaan baik tuan-tuan ya. Tetapi kalaulah kita ni maksudnya terubah keadaan hubungan dengan Allah dengan sebab suasana, masjid tutup dah, kita menjadi low, semayang tak ke mana tuan-tuan. Allah semayang 12 orang dan sebagainya, kita mula kat rumah semayang lambat, jemaah tak ke mana, kita dah tak nampak penting hubungan kita dengan Allah. Tu tak istiqamah kata Allah, kalau kita dah mula jauh dengan Tuhan, nantikanlah kehidupan kita yang semakin sempit dan semakin susah. Hakikatnya tuan-tuan, kehidupan kita ni tuan-tuan, sama ada bahagia ataupun tak bahagia, dia bukan bermula dengan wang ringgit yang banyak tuan-tuan. Hari ni orang banyak terputus rezeki kan, kerja dah tak apa, diberhentikan dan sebagainya lah, PKP ni kan tuan-tuan ni.
Saya sembang dengan Ustaz Imam Syafi'i pun dia cerita, saya terkejut juga kan. Cerita Ustaz Paharul kan, kata Ustaz Paharul yang dulu popular dia dalam sepanjang PKP ni teruk lah. Dia kan konsultan tuan ya. Jadi semua tak boleh. Ustaz Paharul yang terkenal tuan ya. Jadi 200,000 lebih buat dia menanggung kerugian. Banyak anak buah kan. Dia hari ni meniaga air anak buah dia. Dia punya PA ni Ustaz Imam Syafi'i cerita dengan saya tuan ya. Mana katalah kehidupan kita ni kadang-kadang berlakunya macam tu, susah hidup tuan-tuan ya, diuji dan sebagainya tuan-tuan ya. Tapi insya-Allah tuan-tuan, mana kata selagi mana kita dengan Allah tu baik, hubungan istiqamah ya. Jangan berlaku suasana begini kita dah tinggalkan Tuhan, ataupun kita punya amal ibadat yang biasa semayang awal waktu dah lambat, biasa semayang berjemaah dah tinggal solat berjemaah, dah ke mana-mana Quran kita dan sebagainya tuan-tuan ya. Jadi maknanya bila keadaan-keadaan begitu berlaku, maka Allah takkan tolong kita lah ya. Betul, orang beriman ni tuan-tuan, walau macam mana keadaan sekalipun dunia ni, walau lautan pun, di tengah laut pun, hubungannya dengan Allah sentiasa baik, maka tak kira di mana-mana sentiasa hadir pertolongan daripada Allah. Tak kira tuan-tuan ya. Jadi itulah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ni adalah hubungan kita dengan Allah. Nah, bahagia kita tak bahagia kita bukan tergantung dengan ramai orang suka pada kita ya. Bukan tergantung kepada kita punya pangkat tinggi mana tuan-tuan ya. Bukan kerana kita ustaz ke tidak, tapi bila kita baik dengan Allah, Allah jaga semua perkara itu. Saya tengok banyak perkara dah tuan-tuan. Orang ni bila tinggalkan Allah ni tuan-tuan, saya tengok orang ni pengalaman saya bekerja dan sebagainya. Dia pengarah ke, dia guru besar ke, tuan-tuan, dia orang PPD ke, orang tinggi-tinggi ni, tapi kita tengok semayang pun laju, semayang pun lambat. Walaupun dia hebat macam mana pun dalam pencaturan pentadbiran dia tuan-tuan, mesti ramai juga orang tak suka dengan dia tuan-tuan. Ada je benda-benda yang orang komplainkan tentang diri dia. Walaupun dia tu dari segi dia mengatur dan sebagainya, dia mentadbir cukup bagus, cukup cantik. Tapi tuan-tuan, kita kalau cari kesukaan orang dengan kita meninggalkan Allah, maka Allah takkan buat hati-hati orang akan kasih kepada kita tuan-tuan ya. Tuan-tuan, dia kalau kita cari kemasyhuran, tuan-tuan, kita cari kemasyhuran, kita cari kasih sayang orang, dengan kita cari perkara tu kita sendiri yang cari tuan-tuan, kadang-kadang perbuatan kita habis jadi tak ikhlas dan sebagainya. Tuan-tuan faham tak saya kata apa ni? Mana kalau kita cari kemasyhuran, cari kasih sayang orang, cari kesukaan orang, kita yang cari benda-benda tu, kita yang memang tujuan kita cari benda-benda tu tuan-tuan, akhirnya perbuatan kita habis semua jadi tak ikhlas. Sebab kita yang cari. Tapi berbeza, orang yang mendapat kemasyhuran adalah Allah yang masyhurkan diri dia. Bukan dia cari kemasyhuran tu, yang tu beza. Keikhlasan dia tuan-tuan dalam dia mentadbir, mengurus dan sebagainya, dalam keadaan dia mengajar, akhirnya kemasyhuran itu datang sendiri dengan anugerah Allah, itu lain. Bila Allah yang memasyhurkan kita, bila Allah yang timbulkan kasih sayang manusia kepada kita tuan-tuan, itu lebih ada keberkatannya tuan-tuan. Bahkan itu lebih nampak kebaikannya tuan-tuan kepada diri kita masing-masing. Jadi tuan-tuan, maknanya kehidupan kita ni nombor satu adalah Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya tuan-tuan. Tak perlu kita nak cari orang, nak cuba tarik perhatian orang dan sebagainya tuan-tuan. Jadi kita ni cukuplah Allah yang menaikkan diri kita, bukan kita yang nak menaikkan diri kita di hadapan orang, tapi biar Allah yang angkat martabat kita di hadapan manusia tuan-tuan. Jadi sekadar itulah tuan-tuan ya, perkongsian kita pada malam ini. Yang saya nak tekankan sangat-sangat selain daripada tauhid itu, hubungan dengan Allah paling nombor satu tuan-tuan ya. Sebab kita tengok masyarakat kita ni tuan-tuan, bila diuji dengan suasana begitu begini, akhirnya semakin meninggalkan Allah, maka tak ada harapan lah kita nak semakin dekat dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan tuan-tuan bukti-bukti. Bukti-bukti ni penting tuan-tuan ya. Bukti-bukti tentang bila kita dekat dengan Allah ni, kita nampak bagaimana Allah hadir dalam hidup tuan-tuan. Itu paling penting tuan-tuan ya. Kita maknanya bila kita semakin dekat ni, kita nampak hadirnya Allah dalam kedekatan kita kepada Allah, itu semakin meyakinkan kita yang bahawasanya bila kita dekat dengan Allah itu nampak sungguh pertolongan dia datang kepada kita. Itu bukti, itu penting ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga menunjukkan kepada kita, bila kita ni semakin meninggalkan dia, semakin banyak susah payah yang Allah beri kepada kita. Itu sebagai bukti yang kita yakin, aku ni kalau baik pada Allah, Allah ada dengan aku. Dan aku ni kalau kurang zikir, dah semayang lambat, nampak sungguh Allah tinggalkan aku. Kita nak benda tu tuan-tuan, supaya kita ni sentiasa beringat. Jangan kita ni jauh daripada Allah, Allah tak tunjuk apa-apa pada kita. Kita tak nak gitu, tak ada teguran langsung daripada Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan ya, Allah sentiasa membuktikan tentang adanya dia, kuasanya dia, rahmatnya dia, dekatnya dengan kita. Dan dengan kita semakin beramal ibadat ni, nampak benda-benda tu dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan
Bila kita maknanya semakin jauh datang teguran-teguran Allah yang kita yakin Allah tu memang sentiasa sayang kepada kita. Ini yang kita kata semakin kenal ni dengan pengalaman hidup tuan-tuan masing-masing. Maknanya kalau macam saya tuan-tuan ni, bila motor tu nak langgar saya tu, pak tersedar dalam hati kita. Kenapa tiba-tiba motor tu langgar pada kita? Saya terlintas hati saya, ya Allah aku tak zikir padamu ya Allah. Sehingga Allah bagi peringatan sap nak langgar sikit. Rupanya aku lalai. Aku tak zikir kata biar kita sentiasa nampak teguran-teguran Allah begitu, supaya kita ni sentiasa alert hubungan kita dengan Allah bagaimana. Bila kita tengok seluruh perkara yang berlaku di atas dunia ni tuan-tuan adalah hakikatnya daripada Allah untuk kita sentiasa balik dengan dia. Kita harap begitu. Barulah kita ni tak tinggalkan Tuhan. Sepanjang hidup kita ni sentiasa nampak dia. Gitu tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala mentarbiyah kita semua tuan-tuan ya. Jadi segala yang baik semua datang daripada Allah tuan-tuan ya. Jadi kita sambung balik mengenai dengan perkara ni pada masa-masa yang akan datang tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan ilmu ni semakin memberi manfaat tentang hubungan kita dengan Allah. Dan yang paling penting bukan sekadar dalam masjid ni saja, bahkan di luar masjid ni sentiasa ada hubungan connection kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Tuan-tuan ya. Jadi saya mohon maaf kekurangan dalam saya sampaikan kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.